Hai, nama saya Nurul Alina Syuhada. Saya student MSc Shah Alam. Jadi sekarang ni saya tengah menjalankan praktikal di FRIM. Jadi inilah projek saya. Ini adalah makjun Turki. Jadi makjun Turki ni banyak kebaikannya untuk lelaki yang dah berkahwin. Jadi makjun Turki ni bahan-bahan dia adalah mudah je, yang senang kita cari. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan asli seperti madu, herba dan lain-lain lagi. Jadi tanpa membuang masa, jom kita lihat bahan-bahan dan resepi untuk buat makjun Turki. Okey, bahan yang pertama kita ada kicap manis. Kita ambil 1 botol. Kemudian ekor lembu 1 paket. Seterusnya anggur hitam, kita ambil 2 paket. Kacang kuda, bawang putih, kemudian lada putih 1 paket juga. Bahan seterusnya ketumbar. Seterusnya madu asli. Okey, bahan yang terakhir adalah halia. Jadi inilah pokok halia yang ditanam sendiri di depan rumah saya. Okey, sekarang kita nak ambil halia tersebut. Kita alihkan dulu sabut-sabut kelapa dan tanah. Okey, kita tarik slow-slow supaya dia tidak putus. Okey, supaya kita ambil halia tu dan kita boleh tanam balik dia punya pokok. Okey, kita bersihkan dulu daripada tanah. Lepas bersih-bersih. Dan sekarang anggur hitam kita buka dulu plastik dan kita letakkan dalam penapis. Okey, sekarang kita buang dia punya tangkai. Okey, sekarang kita basuh bersih-bersih. Okey, langkah seterusnya kita basuh bekas ni dulu untuk kita peram anggur yang kita basuh tadi. Okey, sekarang kita masukkan 40 biji anggur mengikut resepi yang diberikan. Okey, kemudian kita masukkan garam 1 sudu sahaja, dah cukup. Dan sekarang kita alihkan bekas tersebut di tempat yang panas untuk dapat matahari secukupnya untuk diperam. Kemudian kita tutup rapat-rapat. Nak jadikan cerita baru letak terus hujan. Jadi kita terpaksa alihkan di tempat yang teduh supaya tidak kena hujan. Setelah hujan berhenti, kita alihkan bekas tadi di tempat yang panas. Kemudian masa peraman anggur dilakukan 5 hingga 7 hari. Setelah 7 hari anggur diperam, jadi kita buka untuk melihat hasilnya. Malangnya anggur yang diperam ditumbuhi kulat dan kita terpaksa buat semula. Punca anggur berkulat disebabkan oleh hujan yang berterusan dan kurang mendapat cahaya matahari. Okey, sekarang kita beli anggur yang baru dan kita terpaksa buat semula. Sekarang kita asingkan anggur dari tangkai dan kita basuh hingga bersih. Jadi setelah anggur dibasuh bersih dan kita biarkan kering, sekarang kita letakkan garam macam biasa, 1 sudu sahaja. Dan kita tutup rapat-rapat dan masukkan dalam peti sejuk selama 5 atau 7 hari. Disebabkan hujan yang berterusan, kita terpaksa peram anggur di dalam peti sejuk. Okey, setelah anggur diperam selama 7 hari atau 1 minggu, kita akan dapat hasilnya. Dan ini adalah hasilnya. Air anggur mula keluar dan anggur kelihatan kecut. Dan kita ambil air tersebut jadi air yang ada tidak mencukupi dan kita terpaksa blender anggur tersebut untuk mendapatkan air.
Jadi sekarang kita masukkan anggur dalam blender dan kita kisar hingga halus. Sekarang kita tapis untuk mendapatkan air anggur. Kemudian diletakkan dalam bekas dan ditutup dengan rapat. Bahan yang seterusnya adalah ekor lembu. Sekarang kita rebus ekor lembu tersebut. Sebelum itu kita basuh hingga bersih untuk mencuci darah. Dan sekarang kita timbang ekor lembu sebanyak 200 gram sahaja. Kemudian masukkan dalam periuk. Kita bilas semula dan kita isikan air untuk kita rebus. Setelah ekor lembu direbus, kita ambil airnya sahaja dan jangan lupa untuk tapis air rebusan daging tadi. Okey, sekarang kita nak timbang lada putih. Lada putih diperlukan 20 gram sahaja. Seterusnya ketumbar sebanyak 20 gram juga. Dan kacang kuda sebanyak 50 gram. Seterusnya kacang kuda dibasuh hingga bersih dan dimasukkan dalam periuk untuk direbus. Dan sekarang madu asli kita hanya perlukan setengah cawan sahaja. Sebelum terlupa, sediakan 4 ulas bawang putih dan halia. Tuangkan madu asli dalam bekas penyukat sebanyak separuh sahaja. Kemudian tuangkan dalam cawan yang bersih. Okey, setelah basuh penyukat yang tadi kita gunakan, kita letakkan kicap pula. Juga disukat separuh sahaja seperti madu yang kita sukat tadi. Sekarang kita campurkan dalam satu cawan yang ada madu asli tadi. Dan sekarang kita kacau sehingga sepati. Baiklah, langkah seterusnya adalah bawang putih, halia, lada putih dan biji ketumbar tadi disatukan dalam lesung batu dan ditumbuk halus. Setelah ditumbuk halus, bahan-bahan tadi diletakkan di dalam satu pinggan. Kemudian kacang kuda nampaknya telah lembut dan kacang kuda dipindahkan di atas bekas yang lebih besar untuk dicampurkan dengan tepung gandum. Sebelum tu pakai glove untuk kebersihan. Dan kemudian letakkan sedikit saja tepung gandum dan gaul hingga sebati. Dan kemudian kita renyekkan kacang kuda seperti yang ditunjukkan sehingga lumat supaya tidak bergetul. Kemudian tambahkan sedikit lagi tepung gandum dan diuli hingga sebati. Kemudian kacang kuda yang telah kita hancurkan tadi dimasukkan dalam satu periuk dan kita letakkan rempah tadi yang kita tumbuk bersama bawang putih dan halia. Kemudian masukkan satu cawan kicap manis dan madu asli dan kacau hingga sebati. Api yang digunakan adalah api yang kecil sahaja supaya tidak hanyut. Sebelum tu, jangan lupa masukkan air rebusan ekor lembu dan kacau hingga sebati. Kemudian masukkan air perapan anggur. Kesemua bahan dikacau hingga teksturnya menjadi pekat dan lipat.
Kita hendaklah sentiasa memerhatikan bahan tersebut supaya tidak hangit. Dan akhirnya bahan telah pun menjadi likat dan kita biarkan sehingga ia sejuk. Kita alihkan ia di atas talam yang besar supaya senang untuk diuling. Mengikut langkah dan resepi yang diberikan, makjun Turki ini diuli selama 2 jam. Dan kemudian tepung ditambah sikit demi sedikit dan kita uli sehingga ia menjadi tidak melekat. Untuk menguli makjun, hendaklah mempunyai kesabaran yang tinggi. Dan akhirnya, makjun tidak lagi melekat seperti yang mula-mula tadi. Dan telah bersedia untuk digentam menjadi bulat-bulat. Langkah yang terakhir, makjun Turki dijadikan bentuk bulat-bulat seperti ini. Indah. Ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía, yo no sé cómo hacer. Akhirnya makjun Turki dah pun siap. Jadi korang semua dah tengok resepi dan bahan-bahan nak buat makjun Turki. So sekarang kita nak bagi orang rasa dan dapat pengalaman sendiri macam mana rasa makjun Turki, apa kebaikannya, apa dan kesan-kesannya. Wabarakatuh. Di sini saya ingin promotkan tentang makjun Turki buatan daripada anak saudara saya. Apabila saya makan makjun ni, kesan pada diri saya tu terasa kata orang bertenaga. Dulu saya rasa macam sakit pinggang, lengur-lengur. Maklumlah usia dah meningkat kan. Kalau kita usia meningkat 40-an ke atas ni, adalah penyakit-penyakit yang datang. Keutamanya pada pinggang kita ni. Itulah sebab buah pinggang kita ni banyak kita gunakan tenaga, bekerja-kerja kan. Jadi apabila saya dipromotkan, anak saudara saya promotkan pada saya, cuba, dia cakap, Pak Long, cuba Pak Long try makan makjun ni. Mana tahu ada pesan. Jadi saya cubalah. Apabila saya cuba sebiji tu, dia makan dia kata orang pagi sekali dan malam pun sekali lah. Apa yang dikata pada saya lah. Cara makan dia tu, kita hendaklah gunakan air suam dan kita hendaklah bubuh sebiji dalam air suam tu, kita pancur dia dan kita minum. Jangan kita makan gitu saja, nanti rasa setengah orang tu rasa tak selera tekak kan. Maklumlah ubat dia setengah orang tu pahit apa tu kan, takut kita keluar balik. Jadi kita letakkan dalam air suam, kita pancur, kita minum. Jadi kesannya dalam diri saya ni bertenaga lah sikit kata orang, pada yang dulu-dulu selalu sakit-sakit kan, makin pagi pun malas. Tapi sekarang ni makin pagi pun rajin kata orang, buat kerja pun boleh lagi bertenaga kan, pada yang dulu. Jadi saya ingat tuan-tuan cuba makjun daripada Turki ni, buatan daripada anak saudara saya. Kesannya memang cantik, memang terbaik. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja video kali ini. Nantikan video terbaru saya iaitu makjun coklat. Hai.